أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi pada hari ini My Quran Time, baca faham amal dengan penuh ceria bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Fazrul pun apa kurangnya? Alhamdulillah. Semalam ceria, hari ini ceria. Terus ceria Ustaz. Dan hari-hari berikutnya. Alhamdulillah. Sama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, bersama adik-adik yang juga menonton My Quran Time, kita doakan agar kita terus menjadi pelajar yang terus tekun Ustaz ya. Betul, pasal bila Allah menyatakan Ar-Rahman 'allamal Quran, Allah menawarkan ya mengajar al-Quran kepada kita pada setiap hari, pada setiap masa, dan tugas itulah ya maksudnya kita sebagai pelajar terus belajar dan belajar melalui perantaraan guru-guru yang ada, tetapi hakikatnya adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tugas kita sepanjang zaman, sepanjang hidup, terus belajar dan terus belajar. Dan kita boleh kongsikan di Facebook masing-masing bagi tuan-tuan yang di online, boleh kongsikan agar lebih ramai lagi yang boleh belajar daripada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sentiasa dalam mod belajar dan mengajar, kita akan jadi orang yang sentiasa memanggil Ustaz ya, mengajak, istilahnya pendakwah, bukannya penghukum. Ya, kalau penghukum ini itu bagus, layak bagi qadi ataupun hakim dekat mahkamah. Jadi setakat ini tuan-tuan yang menonton bukan qadi kan, bukan hakim, dan hakim qadi pun melaksanakan tugas itu hanya bila sampai pada tempatnya. Kita perlukan pendidikan, mengajak dengan penuh berhikmah, kerana kita tahu bahawa inilah cara Allah mendidik kita, Rabbul Alamin. Mari sama-sama kita mulakan Ustaz dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Baik, pada hari ini. Pada Ustaz Fazrul, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, tak kira walau di mana anda berada, Sabah, Sarawak, dan semenanjung Malaysia, juga di negara-negara seantero semua yang bersama-sama dengan Al-Quran pada saat ini. Mari kita mulakan pertemuan kita seperti biasa, surah Al-Fatihah. Dah 100 lebih episod kita ni, kita senantiasa baca, memohon panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kalamullah Al-Fatihah. Mari kita sama-sama baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu bacaan Al-Fatihah untuk kita sama-sama memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu menjadi orang yang dimurkai, orang yang disesatkan, Ustaz ya. Dan bercakap tentang orang yang dimurkai ini merujuk pada orang Yahudi ya, ada kitab tetapi tidak menghargai kitab yang ada, Taurat, dan juga Injil pada orang Kristian kerana ada kitab juga tetapi tidak menghargai panduan daripada wahyu. Kesannya mereka ini hanya beribadah kepada Jesus ataupun Isa tetapi bukan kepada pencipta Isa itu sendiri. Maka cara berfikir begitu ditegur oleh Nabi ajak mereka untuk berborak ya, tetapi bila diberikan amaran kepada mereka ada cakap sesuatu, Ustaz. Itu ayat yang kita nak baca pada ayat 18. Mari kita lihat sinopsis bagi halaman 111. Iaitu pada ayat yang ke-18 ini ada doktrin-doktrin dalam Yahudi dan Nasrani dan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi ya, dalam berinteraksi dengan kefahaman yang tidak betul tersebut, kerana Nabi sayang, Allah sayang kepada semua manusia agar kembali kepada cara berfikir yang betul dan akhirnya diizinkan rahmat sampai ke syurga. Pada ayat 20 hingga 23 kita akan berinteraksi dengan Nabi Musa mengingatkan kaumnya tentang nikmat Allah serta menyeru mereka untuk memasuki tanah suci ya, di Baitul Maqdis dan sikap penolakan mereka. Jadi dua perkara ini ya, pada ayat 18 hingga 19, 20 hingga 23 ini kalau kita simpulkan, Ustaz, dia berada dalam satu perkataan namanya manja. Manja ya, manja. Pantun tak ada hari ini, Ustaz. Allah, ya, jadi satu perkataan je ya bagi tuan-tuan. Kalau tengok ayat ataupun 111 ini kita akan ingat manja ya, pasal banyak sangat dapat perkara nikmat. Kadang-kadang ada anak jadi manja tapi ada anak yang jadi sasa. Macam mana nak jadi sasa, kuat semangat walaupun dapat nikmat yang banyak? Jom kita baca dahulu daripada ayat 18 hingga ayat 20 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak baca muka surat cantiknya, muka surat 111. Ini bukan 11-11 Ustaz ya. Macam Shopee tu. Subhanallah, subhanallah. Ada yang dah tak sabar dah 11-11 kan. Okey. Ini 111. Subhanallah. Baik, kita nak sambung. Kita nak mula baca kita dengan ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 Sahabat-sahabat Al-Quran, saya kira sudah bersedia bersama dengan mushaf untuk kita sama-sama baca. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran? Mari kita baca Taranum Nahwan. Dua kerat je dia, Ustaz. Dua kerat ya. Insya-Allah. Okey, kita baca Taranum Nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم
بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada 3 ayat yang dibacakan sebentar tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, pada ayat 18, 19, 20 ia adalah satu panduan kepada kita menyambung semalam ya. Semalam kita pada hujung ayat 17 itu bercerita tentang orang-orang Kristian ya yang menyatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan ya. Innallaha huwal masih ibnu Maryam ya. Kerana dalam agama Kristian ini dia ada pendapat yang kata Tuhan tu adalah Isa. Ada yang kata Allah itu adalah Tuhan, ada yang kata Mary adalah Tuhan, macam-macam dia. Kalau banyak, itu sebabnya yang dikomen oleh Hamka dia kata kalau dipanggil dia ambil quotation daripada seorang ulama, kalau diambil 10 orang Kristian ada 11 pendapat tentang Tuhan. Subhanallah. Ya, jadi ini perkara yang bukan sekadar main-main. Betul, tetapi adalah realiti ya. Jadi kalau kita ada kawan yang beragama Kristian, cuba tanya dia tentang ketuhanan, nanti kita tanya lagi pada orang yang berbeza dan kemudian tanya pada tahun depan dia dah jadi berbeza ya. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Pada ayat 18, orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksamu kerana dosa-dosamu. Jadi apa maksudnya? Kalau kita tengok asbabun nuzul, Nabi memanggil kepada orang Yahudi Nasrani ini untuk menceritakan tentang Islam dan bercerita tentang kalau tidak kembali kepada kebenaran ya, maka Allah akan mengazab mereka. Ada amaran daripada Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata orang Yahudi ini, kami tak akan diazab. Pasal apa? Pasal kami ini adalah abnaullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini dicintai ya, dicintai, kekasih kepada Allah SWT. Jadi itu adalah doktrin ataupun cara berfikir orang Yahudi dan Nasrani. Ya, pasal apa? Pasal asalkan saya percaya pada Jesus Christ, kita ini adalah orang yang dicintai. Ya, kalau katakan Yahudi sampai kata kami adalah children of Allah. Kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat balik, sebenarnya memang dalam kitab-kitab perjanjian lama ataupun baru Ustaz ya, bahasa cakap Taurat dan Injil. Sebenarnya bagi tuan-tuan untuk maklumat, mungkin tuan-tuan mungkin tak membaca Injil dan Taurat, tapi salah satu daripada apa yang disampaikan oleh Hamka bila quote balik daripada Taurat ataupun Injil, ada yang original atau banyaknya dah diubah ya. Perkataan yang digunakan pada zaman dahulu ini, mereka Allah menggunakan perkataan children of Allah adalah lambang kepada ataupun anak Allah, lambang pada orang yang buat baik. Kalau dalam Quran kan kita ada Hizbullah kan. Hizbullah itu parti Allah. Jadi parti Allah bukannya Allah yang pergi register dekat SSM tu ada Hizbullah. Bukan itu tu kan. Itu adalah satu frasa untuk menceritakan kamu ini adalah orang yang buat baik. Dia ada pada waktu itu bila mereka cakap kalau orang buat jahat dia kata anak iblis. Anak iblis. Jadi macam orang sekarang lah kalau tengok dia ni teruk sangat macam Ifrit contohnya kan. Bukanlah dia tu dilahirkan oleh maknya yang maknya manusia lahir Ifrit, bukan ya, tetapi itu adalah dari segi bahasa. Tetapi bila bahasa itu digunakan tidak tepat ya, tidak difahami dengan cara yang betul, akhirnya mereka merasakan bahawa memang betul-betul kami ini adalah anak Allah dan dicintainya. Kata Nabi ya, diajarkan Nabi, iaitu Allah ajarkan kalau betul kamu ni anak Allah dicintai, falima yu'adzibukum bidzunubikum, mengapa kamu diazab dengan dosa kamu
ya, maksudnya orang Yahudi diazab pada zaman Nabi Musa dan orang Yahudi pada zaman Madinah, ataupun orang Kristian sama juga tetap juga diazab. Kalau katakan salah satu cakap tentang azab ni ustaz ya, satu di dunia, satu lagi di akhirat. Nah, jadi kalau katakan di akhirat mereka takkan masuk neraka, baik meninggal je, kan, terus dia pergi ke syurga, tak payah lagi nak hidup di atas muka bumi ini. Kalau atas muka bumi ini banyak sangat ujian, kan. Jadi logik mereka bahawa mereka ini tidak diazab ataupun anak Allah, ya, anak Tuhan dan juga dicintai ini, sepatutnya mana boleh Tuhan azab anak Tuhan. Kan, ini bukan manusia dengan anak macam ayah denda anak, okey, kan, itu berlaku. Tetapi Tuhan azab anak Tuhan, ini ada something wrong. Betul, Ustaz. Kan, takkanlah Tuhan yang anak tu jadi lemah pula. Ya, kalau kami ni dicintai, tapi diazab, mengapa pula dah orang pelik kan. Okey, jadi pasal kita ni adalah makhluk. Kalau makhluk, okey, memang kita ni akan diuji, akan diazab kalau buat silap, pasal dia tak boleh nak lawan. Kita ni hamba. Ya, jadi logik ini adalah doktrin yang tak wujud dalam agama Yahudi dan Nasrani. Baik. Jadi mengapa ayat ini muncul? Sekali lagi tuan-tuan, kita dalam surah Maidah, ini surah ketika kita berinteraksi dengan non-muslim. Dan lebih daripada itu ialah apa yang perlu kita faham, bila kita bercakap tentang orang Islam, ada juga orang Islam yang dia kata bahawa kita ni lahir Islam, kita ni dicintai oleh Allah, kan, kita buat macam mana pun masuk syurga juga. Bawa bertenang. Okay, pendapat begitu sebenarnya bukan pendapat daripada Al-Quran. Kalau register Islam tapi tidak ikut pada Allah, jadilah seperti orang register Yahudi, tak nak ikut pada Taurat, pada Injil, kan, kemudian claim, kan, ini overclaim lah ni. Pasal apa mereka overclaim? Kita tengok lagi. Bal antum basyarum mimman khalaq. Okey, Nabi nyatakan bahawa kamu ni manusia seperti biasa diciptakan. Allah boleh ampunkan, Allah boleh azab. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Nah, menarik ustaz ya. Ayat ini muncul pada ayat semalam juga. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma, ayat 17. Hari ini walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Apa kepentingan ayat ini? Ya, saya pun bila baca ni macam apa saja tiba-tiba pasal Allah milik semuanya. Allah nak buat apa saja Allah boleh buat. Itu point dia. Maksudnya apa? Contohlah ustaz ya, kalau ada Hamka bawakan contoh tanah ya. Air ni sama je, air sama. Tapi tiba-tiba boleh keluar lalang, keluar rumput, boleh keluar durian. Ya. Bawa keluar ustaz ya. Dah lama cerita tu okey. Tapi air sama. Subhanallah. Kan? Profesor sebertahu ke, profesor di universiti ke, kan, dia tahu apa yang menyebabkan tumbuh, ya, tetapi dia tidak boleh ceritakan bahawa yang ini akan tumbuh durian, akan tumbuh rumput, ini jadi tak jadi. Yang tahu siapa? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah sahaja yang tahu why, mengapa. How, apa, itu kalau kita belajar kita tahu, kita pergi universiti kita tahu, buat PhD kita tahu, tapi mengapa kita tak tahu. Pasal apa? Pasal sebenarnya kalau kita tahu kapal ustaz ya, atas laut itu, kita tahu macam mana frictionnya, tentang fizik apa sebagainya, tapi mengapa pula Allah pilih laut tak pilih sungai? Kan? Dan mengapa Allah tak pilih sungai, bolehlah sampan dia, mengapa pula tak kita pula mesti kena pakai kaedah teori-teori fizik itu, kita tak boleh pula? Mengapa mesti dia punya permukaan begini, bukan permukaan yang sebegini saja yang boleh berada, tapi nyamuk boleh pula, kan? Jadi benda-benda itu kalau kita kata mengapa, itu semuanya dalam kalimah, dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa Allah cakap? Wa ilaihil masir. Yang pentingnya Allah boleh buat apa saja, semua akan kembali, akan ikut pada peraturan yang Allah telah beritahu, dan salah satu rujukannya adalah kitab ini, ya. Jadi Allah mengingatkan pada ayat yang ke-19, ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin ala rusul, ya. Telah datang rasul selepas fatrah. Fatrah ini maksudnya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu lebih kurang 600 tahun tak ada nabi, ya. Jadi rosak itu yang jadi Yahudi Nasrani itu, agama itu wujud kerana ada fatrah. Rasul tidak bawa, tidak membetulkan. Jadi tapi apa yang berlaku oleh orang Yahudi Nasrani, dia kata tak ada antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Jadi Nabi Muhammad datang itu adalah untuk argue balik ataupun hujah Allah bahawa kalau kamu kata tak ada rasul, ini dah hantar rasul. Tapi cabarannya apa? Bila dah hantar rasul, orang Yahudi kata ini bukan rasul sebenarnya.
Pasal apa? Pasal bukan geng kami. Ya, it's not from us Not from us. Oh, yes. Kan, ataupun orang Nasrani kata pasal dia tidak daripada kalangan kami ataupun tidak ikut pada pendapat kami. Dia nak Rasul ikut pendapat dia dan mesti daripada geng dia. Ya. Apa kesan pada kita? Kalau ikut pendapat saya, kalau geng saya terima, kalau dia tegur saya tak suka. Itu perkara yang kita kalau boleh tidak mahu ambil, kerana itu sudah mirip kepada perangai yang ada pada pembinaan satu agama Yahudi Nasrani, ya, yang asalnya ada kebenaran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi Allah cakap Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah nak buat apa saja Allah boleh buat. Nak hantar nabi daripada Bani Israel ke, daripada Bani Hashim, daripada susu galur Nabi Ismail ke, Allah punya pasal lah. Kan? Mengapa pula kena beritahu pada Allah, Allah tolong pastikan daripada Bani Israel, kan? Zaman sekarang ada orang ustaz, kalau dia doa tu, Allah tolong bagi saya dalam akaun 1 juta, kalau tidak saya tak akan beriman. Allah. Itu adalah tanda kesombongan yang amat besar. Mengapa jadi begini? Pasal dah dapat nikmat, dia ingat nikmat itu dia punya. Bukannya nikmat yang dapat itu adalah tanggungjawab. Itu sebabnya banyak sangat nikmat ustaz, ya. Macam Bani Israel ini, bila dia rasa itu bukan tanggungjawab, itu hak dia, dia jadi manja. Jadi manja, ya. Jadi manja itulah yang diingatkan pada ayat 20 ini. Tapi sebelum kita pergi pada ayat 20, kita nak lihat dahulu perkataan kita pada hari ini. Mari kita saksikan. Perkataan hari ini ialah azaba, berulang 373 kali di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Azab, sengsara, yang salah satu sumbernya, sebabnya adalah kerana dosa. Ya, dosa. Jadi dosa kita kena jaga elok-elok, ya. Kita minta ampun cepat-cepat pada Allah SWT, Allah boleh mengampunkan, ya. Tetapi ideanya jangan sampai kita rasa tak apa kot. Kan? Pasal apa? Kalau kita rasa tak apa kot, kita kena ingat pada Allah ini milik segala langit, bumi, matahari semuanya. Kalau Allah nak balas terus sampai kita hancur, anytime. Anytime. Itu yang Allah nyatakan nanti, ataupun kalau kita tengok nanti bercakap tentang Isa semalam, ya, kita bercakap tentang kalau Allah nak hancurkan, Allah boleh hancurkan. Jadi peringatan kepada kita semua, nikmat yang Allah berikan itu adalah untuk digunakan menjemput rahmat. Buat baiklah. Betul. Buat baik, bukannya buat dosa. Pasal kalau kita buat dosa, tak cepat-cepat kita minta ampun pada Allah, itulah yang menyebabkan kita jadi degil. Degil itu akhirnya kita jadi manja, ataupun manja dulu Ustaz, ya. Manja dulu, lepas tu lepas manja dia jadi degil. Jadi nikmat, manja, degil Allah adalah satu perjalanan. Kita tidak mahu melahirkan anakku Sazali. Ya, bukan manjaku, anakku Sazali. Itu kita tak nak. Jadi kita ingin belajar lagi selepas ini. Kita berehat sebentar, Ustaz, ya. Kita sambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT, daripada sahabat kita Ansar Channel. Ustaz, anak kecil tepi telaga kalah jatuh sudah diramal. Tengok Quran Time bersama keluarga. Mari kita baca, faham dan amal. Masya-Allah. Ustaz, ada nampak macam pelangi indah, jelas ditumpat. Ya, renyai hujan di kala senja. Masya-Allah. Bukan salah banyak nikmat. Subhanallah. Jadilah sasa, bukannya manja. Allahu Akbar. Masya-Allah, masya-Allah. Nanti saya balas, ya. Okey, sila. Baik, terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita, antaranya Nur Izzatul Husna. Alhamdulillah, walaupun dah start pengajian di Al-Azhar Mesir sekarang, masih berkesempatan join Quran Time. Seronok sangat dengar, rasa tak lengkap kalau tak dengar, dan masih tengok ulangan episod yang lepas. Tadabbur setiap muka surat. Semoga ustaz-ustaz dan kru-kru semuanya dalam keberkatan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memang nampak kita berdua, Ustaz, tapi di sebalik
Di hadapan ramai kita Ustaz. ni ramai sekali abang-abang kita. Abang kamera juru kita, kamera, juru kamera ya, juga jaga abang-abang kita di konti sana. konti Allahu sana. Akbar. Semuanya dalam rahmat Yang Allah R&D yang buat Ya, kajian subhanallah. ya banyak ya, jadi berpuluh-puluh Betul, Ustaz. orang Betul. ya, kita wakil je lah frontliners. Ya, frontliners. Terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran semua yang terus doakan kami dan doakan untuk kita semua agar kita terus bersahabat dengan kalamullah Al-Quran. Mari kita tengok sejenak tajwid kita pada hari ini. Kita nak kongsikan tentang sifat infitah, iaitu dari segi bahasanya bermaksud terbuka, manakala dari segi istilah terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Maksudnya lidah kita tu tak rapat ataupun tak sentuh le langit, dia ada ruang di antara lidah kita dengan langit, langit-langit kita. Banyak huruf-hurufnya tu dia simpul dalam perkataan-perkataan kat situ. Man akhadha wajada sa'ah fazaka haqqalahu syaraba ghaith. Banyak sekali, dan kalau kita boleh perhatikan seketika juga ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang kita boleh perhatikan dalam ayat yang ke-18, kalau kita boleh tengok antaranya ayat yang pertama, qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Maksudnya ada huruf-huruf yang kita sebutkan tadi, rantaian huruf-huruf tadi dalam ayat ini. Bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maksudnya huruf-huruf yang saya sebutkan tadi, contohnya huruf tha. Bila kita sebut huruf tha, ath, maknanya lidah kita tu dia tak sentuh ataupun tak rapat dengan langit, tapi dia ada ruang. Ath, kalau rapat tadi dia tersekat, dia infitah, dia terbuka. Jadi itu antara huruf-huruf dia, dan kita akan sentuh huruf demi huruf nanti tentang sifat infitah. InsyaAllah jadi praktikkan dalam bacaan kita. Mudah-mudahan bacaan kita bacaan yang terbaik, dan terus kita dalami dan pelajari Ustaz. Tak ada masa ataupun tidak ada erti saya dah berusia, saya busy contohnya, tunggu nak nanti pensi dan sebagainya. Tak ada. Kita terus belajar dan belajar Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bacaan kita bacaan yang diterima oleh Allah SWT, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga. Terima kasih Ustaz ya. Kita terus belajar dan belajar. Kita nak diterima Ustaz ya. Pasal dia bila bercakap tentang kita dapat nikmat dengar Al-Quran ini, nikmat Quran time, nikmat bagai macam-macam cikgu ada online sekarang ini. Betul, Ustaz. Kita kena jadi orang yang betul-betul jangan manja. Jangan manja. Pasal manja boleh bawa pada degil. Tapi kalau nikmat kita uruskan dengan bagus, sebagaimana dalam ayat 20 sebentar tadi, salah satu cara menguruskan nikmat ini ialah dengan kita ingat nikmat itu. Betul, Ustaz. Ya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat kepada kamu ketika dia mengangkat nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan dikurniakan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ya, jadi ada 3 perkara paling kurang dalam ayat ini, ya. Itu sebabnya kalau ada nikmat, tak nak jadi manja, buat ayat 20 ini. Okey. Yang pertama apa? Ingat nikmat ke atasmu, ya. Iaitu apa? Apabila diangkat nabi di kalangan mereka lah. Bani Israel ini ada puluh-puluh nabi rasul pada mereka. Jadi itu nikmat. Kita ada nabi, ada nabi. Kan. Jadi kita ingat nikmat pasal nabi ini adalah lambang kepada kasih sayang Allah, hantar cikgu mengajar. Cikgu datang mengajar kan. Jadi penerus anbiya ini adalah ulama. Jadi ulama-ulama di sekitar kita ini lambang bahawa kita ada nikmat. Yang pertama, wa ja'alakum muluka, dan dijadikan kamu sebagai seperti raja. Muluka ni, malik ini raja. Pasal dalam satu hadis saya bacakan daripada tafsir ini, iaitu daripada hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, adalah Bani Israel itu apabila seorang itu di antara mereka telah mempunyai seorang khadam, seekor kenderaan dan seorang isteri, telah disebut raja. Pasal apa? Pasal mereka itu sebelum itu di apa, menjadi hamba kepada Firaun. Jadi mereka punya nyawa pun tak boleh kontrol sendiri. Ya, ada pasangan semua kena dikawal oleh Firaun. Jadi bila mereka dah dapat seorang isteri ataupun dapat kenderaan, ya, ada pembantu dalam hidup, kalau orang yang dah ada bisnes sekarang sebenarnya dah jadi raja. Ya, dan bagi kita pun sama juga, maksudnya tak payahlah jadi raja tu kena ganti sultan ke apa ke, ya, itu satu. Tapi semua orang boleh jadi raja. Ya, itu nikmat yang kedua, wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, diberikan sesuatu yang tidak diberi kepada orang-orang lain. Ya, di konteks Bani Israel ini mereka boleh
menyeberang laut ketika dikejar. Orang lain tak dapat. Allah. Kan? Tak ada air, kena tongkat Nabi Musa 12 mata air dapat. Mana wasalwa dapat, kan? Orang lain tak dapat. Tapi kalau katakan kita tidak ingat nikmat itu, ya, malah kita dapat nikmat itu kita tak nak buat tugas kita. Itu point dia. Dapat nikmat, satu terlupa dan kemudian tidak berfungsi. Maksudnya pada ibu, bagi ayah dapat anak, ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya ayah mendidik, mencari nafkah, ya. Waktu sembahyang kita ajak dia sembahyang, waktu dia perlu belajar, waktu bangun, didik dengan baik. Itu maksudnya kita tidak memanjakan. Bila kita tidak memanjakan, insya-Allah keluarga kita tak jadi degil seperti mana Bani Israel. Tapi Bani Israel ni bila dah dapat macam-macam, apa yang dia buat? Mari kita tengok pada ayat 21 hingga ayat 23. Jom Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak sambung ayat 21 hingga ayat 23 Ustaz. Ramai sekali sahabat-sahabat kita Ustaz, antaranya ada Puan Aisyah dari Hospital Rompin sekarang bersama juga dengan kita sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kesihatan, perlindungan, kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kak Yung Azlina Zulkifli Ustaz, mawar tumbuh di halaman walau kecil menjadi teman. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Kita nak baca sekali Ustaz. Silakan. Basikal lumba di dalam garaj. Saya nak baca Hijaz. Allah, tengok bunyi tadi. Minta maaf lah pasal on the spot ni. Jadi yang penting kita nak baca sambung selepas ini ayat 21 hingga ayat 23. Kita nak cuba taranum Hijaz insya-Allah. Insya-Allah. Mari kita jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 21 hingga 23. Kita mulakan dengan ayat 21. Bagaimana seruan Nabi Musa dalam peristiwa ini, iaitu wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin. Ya, Palestin ini di Baitul Maqdis ataupun Jericho di kawasan itu saatnya yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berpatah balik ke belakang kerana takut pada musuh, kelak kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi ceritanya mereka ini sudah selamat, jadi mereka daripada Firaun, jadi mereka nak pergi ke Palestin, tempat bebaslah, tempat boleh bina negara sendiri, kan.
pasal bila di hamba abdi ni kita tak ada rumah, jadi kita nak bina rumah sendiri. Tetapi apakah yang berlaku? Nabi hantar dahulu, ataupun Nabi Musa kata masuklah ke Muqaddas ini, ke Palestin ini, jangan patah balik, jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang, ya, istilah mudah kita, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Pandang belakang pada mana? Pandang belakang balik pada Mesir. Ceritanya Ustaz ialah bila dia hantar, ada sebahagian riwayat menyatakan dihantar 12 nakib dia, ketua-ketua dulu hantar untuk survey. Sampai sana mereka tengok kumpulan-kumpulan sana tu orangnya badan tough, sado. Bukan sasa. Okey. Jadi 10 orang daripada 12 orang tu lemah semangat bila tengok perkara tersebut. Dia batah balik, dia jumpa dengan kaum dia tu. Pasal ini ramai Ustaz ya. Kalau ikutkan riwayatnya lebih kurang 100,000 pengikut Bani Israel, maksudnya Nabi Musa ini. 10 orang tu pergi sebarkan berita, kata tak payahlah. Tak payah. Kat sana tu orangnya tough. Kan? Kita ni macam belalang, lebih kurang gitulah ya. Jadi kesan bila dia buat begitu, sepatutnya mereka jangan lemah semangat. Tapi 10 orang ni dah bawa mesej lemah semangat itu. Kesannya ada yang kata tak apalah, daripada kita kena bantai dengan si Sado sana tu, baik kita patah balik ke Mesir, kita jadi hamba baliklah, tak apa. Ini adalah lambang kepada satu kaum yang sudah diberi nikmat, tetapi tidak gunakan nikmat itu untuk berjuang. Dia manja sangat ya, dan degil. Dia manja jadi degil. Jadi bila dah manja degil, dia tak nak buat tanggungjawab. Anak kita kan, kalau kita manjakan sangat, suruh buang sampah pun tak nak, sampai 1 hari 2 hari kan. Dan kalau nak buang sampah pun kena bagi lebih banyak nikmat lagi. Dapat apa abah? Ya, jadi ayah mak jangan sekali-kali bolehlah bagi sekali-sekala ya, tetapi jangan bagi nikmat demi nikmat banyak sangat sampai anak menjadi manja dan degil. Ini yang berlaku sampai jadi satu kaum yang manja dan degil. Dan kata pada ayat 22 itu, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Tengok kan, dia mereka nyatakan reportnya ialah apa? Jabbarin, orang yang sangat kuat dan kejam ini. Jadi kami hanya akan masuk, kami nak buat kerja kalau katakan mereka ni dah keluar. Baik, tak payah. Kan? Dia nak semua yang mudah-mudah. Ini menceritakan betapa manjanya mereka, ya. Manja itu bawa pada degil. Mereka degil kepada perintah daripada Nabi Musa, padahal ini adalah menuju kepada tempat yang lebih baik berbanding dengan Mesir yang yang mereka menjadi hamba sebentar tadi. Jadi ini yang disampaikan pada ayat 22. Dan ayat 23, qala rajulan, ada daripada beramai-ramai itu ada 2 orang daripada pemuda yang soleh. Okey, dalam Qisasul Anbiya di Quran Amazing ini nyatakan 2 orang soleh di antara mereka mengajak berperang melawan kaum Jabbar, orang-orang yang tough, sado tadi itu, dan melarang mereka berpaling daripada berjihad. Jangan pandang belakang. Ya. Padahal jika mereka bertawakal kepada Allah, memohon pertolongannya dan memohon perlindungan daripadanya, nescaya Allah memberi pertolongan kepada kaum yang ada itu. Ya, kita ada masalah, cabaran kita di negara kita, Ustaz ya. Kita perlu berjuang. Ya, orang yang berpegang pada Quran lagi kuat berjuang. Ya, tetapi kalau kita dapat nikmat Quran, kita dapat nikmat macam-macam, kita rasa macam duduk jelah. Ya, tak payahlah, kalau ambil yang mudah-mudah saja. Allah ceritakan kat sini kesan pada Bani Israel ini, mereka diasingkan ke negeri Tih, negeri yang penduduknya dilanda kebingungan. Mereka berjalan siang malam pagi petang tanpa tujuan. Berapa lama Ustaz kena denda ni? Dia bukan 4 hari, bukannya 4 tahun, 40 tahun. 40 tahun, betul. 40 tahun tak boleh pergi kepada kemenangan. Pasal apa? Pasal manja, pasal degil. Itu yang berlaku pada ayat 23. Mari sama-sama kita baca sekali lagi Ustaz. Dan kita nak tengok apa cara orang soleh berperanan, cara orang dua-dua dapat nikmat. Tapi orang soleh caranya lain, cara orang manja degil caranya lain. Kita lihat pada ayat 23. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita baca Al-Quran, kita dapat kekuatan. Mungkin kita sebagai ayah ibu yang menyaksikan, sedikit sebanyak memberi kekuatan, keberkatan buat anak-anak kita. Antaranya Ustaz, Cik Azmi bin Muhammad doakan anak-anak mereka di Turki. Subhanallah, kita doakan anak-anak Cik Azmi di Turki sana, mudah-mudahan Allah permudahkan dan Allah lindungi, amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak baca sekarang ni Ustaz, ayat apa Ustaz tadi? 23 Ustaz. Sahabat-sahabat semua, jom kita baca ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, berkatalah dua orang lelaki di antara mereka yang bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya, an'amallahu alaihima, ya, pada dua orang itu, udkhulu alaihimul bab, dia menyeru kepada semua, masuklah kepada pintu tersebut, janganlah tunggu sampai semuanya reda barulah nak berjuang ataupun nak mencapai kejayaan. Kejayaan perlu diusahakan, kena dilaksanakan. Udkhulu alaihimul bab, masuk. Fa idza dakhaltumuh fa innakum ghalibun, bila kamu masuk kamu akan menang, kerana tawakal kita hanya pada siapa? Kepada Allah. Bukannya tawakal pada diri sendiri. Kita dah tahu dah jalan betul. Kita kena usahakan in kuntum mukminin, jika kamu beriman. Ini adalah panduan untuk kita juga sekarang, Ustaz, ya. Kita bercakap tentang perjuangan besar, perjuangan Palestin, ya. Ini kita terus doakan, kita terus bersama berusaha ke arah situ. Tetapi kita bercakap tentang perjuangan dalam hidup kita seharian. Ekonomi kita sekarang mencabar, ya. Dan caranya macam mana ialah kita kena berusaha, ya. Kita kena buat sesuatu, kita kena gabung, ya, bersama-sama. Tak bolehlah sekadar dua orang ni nak pergi, memang tak jadi, tak? Dua orang saya tak boleh. Dia ratus-ratus ribu yang ada itu, kalau masuk sekali akhirnya hancur juga Jabarin, orang yang ada di dalam Palestin tersebut. Tetapi kerana 100,000 ni, beratus-ratus ribu ni hatinya lembik, ya, tidak mahu tolong menolong antara satu sama lain, malah melemahkan lagi. Kesannya apa? Tak ada kekuatan. Malah bila tak ada kekuatan itu, mereka berlega-lega di sekitar negeri Tih sebentar tadi. Kerana apa? Dihukum oleh Allah. Dan zaman ini, negara ini, kita akan lemah kalau kita tidak bekerjasama, tidak berusaha. Ya, ekonomi kalau kita cakap, oh, kita tak pasti lagi COVID bila habis. Kita mungkin akan rasa macam kita berpusing-pusing je. Tak tahu berapa tahun. Harapnya jangan sampai 40 tahun. Kan? Kita boleh buat sesuatu dengan apa? Dengan kita kembali pada cahaya Allah. Salah satunya ialah contohnya tolong infak, bantu kawan-kawan kita yang berniaga beli, kan? Kita pastikan, pasal duit ada, rezeki Allah ada bagi, kan? Kita pastikan dia berjalan dan kita berhati-hati, tetapi kita terus berjuang. Tawakal kita pada siapa, tuan-tuan sekalian? Kepada Allah SWT. Boleh buat grup dekat Korea ke, ya, ataupun dengan kawan-kawan dekat satu grup ke. Tolong, ada tak siapa-siapa yang kita boleh tolong, apa yang dijual kita beli, kan? Kalau kita boleh tolong, kita tolong. Ada yang tak ada makanan, kita bantu. Ini adalah satu perjuangan kecil, ya, sebelum kita bercakap tentang perjuangan kepada Baitul Maqdis tadi, ya. Jadi ini membawa kita kepada resolusi kita secara keseluruhan ataupun situasi kita. Kita tengok dulu situasi resolusi kita. Jangan anggap diri suci dan tidak berdosa, dan hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ke-18. Pada ayat 20, ingat nikmat Allah melalui utusan dan wahyu Allah ketika berjuang. Makin kita ingat nikmat ini, maka insya-Allah kita akan tahu fungsi kita terus berjuang. Kesannya kita tidak jadi manja dan degil walaupun kita mendapat panduan daripada Al-Quran. Yang ketiganya, bina iman yang kuat agar hidup menjadi lebih berani, sebagaimana dua orang yang bercakap pada ayat 23 sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita berdoa pada Allah SWT, kita diberikan jadi seperti rajulan ini, ya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, agar kita taklah berpusing-pusing, ya, pada era COVID ini, sehingga kan kita pusing kat mana, Ustaz? Pusing kat rumah, ya, kan, tak tahu nak buat apa. Kita boleh buat sesuatu seperti dua pemuda ini. Sila kita berdoa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihi mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong bantu kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami, ya Allah, untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu yang melimpah ruah buat kami, ya Allah. Tolong bantu kami, ya Allah, untuk kami senantiasa memperbaiki, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami ingin menghitung nikmat-nikmat kurniaan-Mu kepada kami, nescaya tidak akan terhitung akan banyaknya, ya Allah. Maka jadikan kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang senantiasa tunduk dan patuh akan segala suruhan-Mu dengan nikmat-nikmat yang Kau kurniakan kepada kami, ya Allah. Akan tetapi jangan Kau jadikan nikmat-nikmat pemberian itu menyebabkan kami lebih jauh, makin jauh daripada-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doa Ustaz ya agar kita menjadi orang yang kuat iman kita ya, dan bila kuat iman itu kita ingat nikmat dan kita jelas apa fungsi kita akan buat sesuatu pasal iman kita ya kuat menyebabkan kita akan berusaha. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam kempen tabung gerakan Al-Quran, satu usaha di mana tuan-tuan boleh mengambil tindakan menyumbang ataupun di nombor yang tertera, ataupun tuan-tuan mungkin ada kemahiran-kemahiran tertentu ingin bagi idea, berikan idea kepada kami agar apa kita sama-sama bekerjasama melaksanakannya, ataupun tuan-tuan laksanakan di tempat masing-masing, berjuang dalam ekonomi, dalam sosial, pendidikan, kerana kita yakin ini adalah tanda bahawa kita tidak manja dan tidak mahu jadi orang yang degil. Sama-sama kita ulangi ataupun sesi ulang kaji ataupun sesi ini berulang pada jam 5 petang ya, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan menjadi orang yang kuat iman, terus tahu fungsi dan jangan manja sampai menjadi orang yang degil. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Insya-Allah.